Ya, Assalamualaikum. Saya terangkan sikit mengenai tajuk yang semalam kita dah belajar, iaitu minyak sawit. Okey, yang pertama saya nak terangkan mengenai struktur buah kelapa sawit. Okey, struktur buah kelapa sawit kalau kamu tengok kat sini ada 3 bahagian, iaitu sabut, isi rong dan juga tempurung. Okey, sabut mengandungi minyak yang paling banyak ya. Okey, kemudian bahagian isi rong ataupun kernel dia adalah untuk minyak yang berkualiti. Ini adalah isi rong ya, yang warna putih ni kalau kamu boleh tengok. Okey, kemudian bahagian tempurung, okey, bahagian yang warna hitam ni sikit ni, tempurung ni. Okey, dia tidak mengandungi minyak. Okey, kemudian kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu urutan proses pengesyrakan minyak sawit secara industri. Okay, jadi kita tengok apa yang berlaku, macam mana kita nak hasilkan minyak sawit dalam kilang lah. Okey, yang pertama bermula dengan tandan buah kelapa sawit ya. Kita akan mengalami proses pensterilan. Okey, buah kelapa sawit ni bersama dengan tandan akan disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi lah. Haba ni daripada steam tadi dia akan membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang mana dia boleh merosakkan buah kelapa sawit. Okey, kemudian steam juga dia akan melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan juga memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandan. Jadi kita tengok proses pensterilan ni, kita nak bunuh mikroorganisma ya. Okey, yang mana yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Dia selain pada tu dia juga akan melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ni ditanggalkan daripada tandan. Okey, kemudian kita pergi step yang kedua, iaitu kaedah penanggalan. Okey, buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Okey, jadi langkah yang ketiga adalah pencernaan. Pencernaan ni macam mana cara dia? Buah kelapa sawit dia akan dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan kita kacau dengan batang pemutar untuk menghasilkan sabut daripada tempurung. Okey, sabut dan tempurung yang mengandungi isi rong kemudian akan diproses secara berasingan. Kita tengok yang pertama, iaitu yang pertama adalah sabut ya. Kita tengok sabut. Okey, pengesyrakan minyak sawit atau PO. Okey, jadi sabut ni dia akan diperah dengan penekan hidrolik ataupun skru untuk mengeluarkan PO. Okey, kemudian penurasan gentian sabut akan diasingkan daripada PO melalui kaedah seterusnya, kaedah penurasan. Okey, kemudian yang terakhir prosesnya adalah penulinan. Steam dialihkan melalui PO ataupun pengesyrakan minyak sawit untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. Okey, kemudian PO ni dia akan disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. PO ni adalah minyak sawit ya. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah isi rong. Okey, isi rong ni adalah untuk menghasilkan minyak isi rong ataupun PKO. Okey, tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. Okey, beza dengan tadi kalau sabut kita perah, kalau yang ni kita kukus. Kemudian isi rong diasingkan dan dikeringkan oleh PKO. Dikeringkan dan PKO di dalamnya diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Dia bila kita dah kukus tu, proses seterusnya tu sama dengan yang sabut tadi ya. Okey, kemudian kita pergi juga dengan step yang kedua, sama dengan untuk PO tadi, penurasan. Isi rong diasingkan melalui penurasan lah. So akan terhasillah PKO tulen ya. Okey, tengok kat situ. Okay, kemudian kita teruskan dengan minyak sawit. Okey, minyak sawit ni kita tengok ada dua komponen yang utama ya, iaitu gliserol dan juga asid lemak. Kamu boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah gliserol. Okey, dan ini adalah asid lemak. Okey, minyak sawit terdiri pada asid lemak tepu. Ingat ya, minyak sawit adalah asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik.
serta asid lemak tak tepu. Dia ada dua ya, asid lemak tepu dan tak tepu, seperti asid aloik dan asid linolik. Okey, sekarang ni kita tengok perbandingan antara minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, minyak sawit, minyak sirong sawit, minyak kacang, minyak bijan dan minyak kacang soya. Kalau kamu tengok kat sini, kandungan minyak sirong sawit ini dia adalah minyak yang berkualiti lah, PKO ya. Kalau kamu tengok, dia mengandungi hampir ke semua sumber-sumber asid lemak tepu dan juga lemak tak tepu ya. Okey, kita boleh tengok kat situ. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya. Okey, ada 3 sifat kimia bagi minyak sawit yang boleh kita perhatikan kat sini. Kalau kamu tengok, yang pertama adalah pengoksidaan, yang kedua hidrolisis, yang ketiga adalah pengesteran. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah pengoksidaan. Okey, kita tengok pengoksidaan. Okey, macam mana yang berlaku? Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Okey, pengoksidaan minyak sawit ini dia akan menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, kemudian kita tengok yang kedua adalah hidrolisis. Okey, hidrolisis ni berlaku dalam minyak sawit ya. Apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Apabila dia bertindak balas dengan air, itu yang kita sebut sebagai hidro. Hidro ni menunjukkan air ya. Dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air, dia akan menghasilkan gliserol dan juga asid lemak. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya, iaitu yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah pengesteran. Pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol. Dia akan menghasilkan ester ya. Ester iaitu biodiesel minyak sawit. Okay, kemudian proses pengemulsian minyak sawit adalah proses ni kita tengok yang sebenarnya. Proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Yang ini akan meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Okey, ini adalah proses pengemulsian. Jadi dia akan pecahkan minyak sawit ni, dia akan jadi titisan-titisan kecil minyak sawit yang lebih kecil lah. Okey, kemudian kita tengok seterusnya kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Apa yang ada dalam minyak sawit ni? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah lemak ada dalam ni ya. Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kemudian yang kedua kita tengok vitamin. Minyak sawit merupakan sumber vitamin yang kaya dengan vitamin A dan juga vitamin E ya. Okey, jadi selain daripada kita nampak lemak saja, minyak sawit ini dia kaya dengan vitamin. Okay, kemudian kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah minyak sawit ini dia adalah antioksidan. Okey, antioksidan ni baguslah. Okey, minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotina dan vitamin E, yang mana dia akan menghentikan atau melambatkan proses pengoksidaan dan juga proses penuaan lah. Okey. Kemudian yang keempat, bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1% adalah termasuk sterol, fosfatida, tritefenik dan alkohol alifatik. Okey, yang mana bahan ini dia akan menambah nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Okey, jadi yang terakhir kita akan tengok adalah mengenai penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan
makanan. Okay, salah satu fungsi utama kita tahu kan, minyak sawit ni kita guna untuk memasak ya. Okay, selain daripada kandungan lemak tepung dan tak tepung yang seimbang, minyak sawit dia mengandungi nutrien yang banyak yang mana disesuai dijadikan pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, margarin dan juga coklat ya. Kalau kamu tengok, ini adalah tindak balas. Minyak akan bertindak balas dengan alkali. Okey, yang mana dia akan menghasilkan garam, asid lemak dan juga gliserol. Okey, jadi saya stop dulu untuk minyak sawit. Kita akan sambung sekejap lagi mengenai cara kita nak hasilkan sabun ya. Okey, assalamualaikum. Sekian, terima kasih.